And for me, CapCut dia paling advanced, and dalam masa yang sama yang free punya version pun dah banyak features dia yang dia offer kan. How much is it by the way? The kalau nak bayar? I'm not sure. I think dalam memang salah dia tak bayar. So today, hari ni kita bersama dengan Safwan ya. He is a TikTok specialist. Content strategist. He is a content specialist. So when it comes to content it doesn't have to be TikTok je, but it so happens to be TikTok, is it? Yeah, I focus on TikTok. You focus on TikTok. So he's a content specialist and specializes in TikTok. Macam kita ada doktor doktor biasa-biasa, and then ada doktor yang focus on one thing lah kan. So Safwan focuses on TikTok. My first question why TikTok? Why TikTok? Yeah, why TikTok? Why not Instagram? Why not Facebook specialist or YouTube specialist? Okay, interesting question. For me, saya dah dapat banyak sangat soalan berkenaan dengan regarding this. Kenapa I choose TikTok? For me ada 3 sebab lah. Okay, ada 3 sebab kenapa I choose TikTok. This question is actually ad hoc kan. Okay, so 3 sebab kenapa I choose TikTok. Number 1, because TikTok sekarang dia platform nombor 1 dekat dalam dunia. Which is kalau kita nak berniaga, for example, kita mesti nak buka dekat tempat yang ramai traffic. Betul? Banyak traffic kan. Betul. Contoh macam pasar malam. Mana lagi senang jual nasi lemak, kat pasar malam ke tepi kubur? Oh yeah. Of course pasar malam, betul tak? Tak nak jawab soalan tu. Nanti ada orang marah. So which means that kenapa I choose TikTok, because traffic sekarang ramai dekat situ. In fact, I balik kampung, orang-orang yang eldest pun yang dah tua-tua malam-malam buka TikTok. So it leads to the second reason, sebab dekat TikTok lah di mana trend bermula. Kalau kita perasan, any trend right now semuanya start daripada TikTok. Betul tak? Contohlah kan, baru-baru ni kita ada Wes Anderson trend. Oh yes. Yeah, yang sangat-sangat best lah for me. Yang itu I rasa dia sponsored trend lah. Macam maybe Wes Anderson paid TikTok. I think. Actually I have watched the original punya person. Dia memang tiba-tiba masa tu dia tengah naik train, and dia terfikir nak buat orang kata that kind of style. So bukan sponsored punya. Not sponsored, it's organic. Yeah, dia organic je. Dia somehow tiba-tiba dia terbuat trend tu. Sebenarnya dia saja je nak cuba. And this person is not Wes Anderson. It's just some random guy. Yeah. But he probably likes Wes Anderson punya style. Yes. Okay. So suddenly dia create trend. So basically itulah sebabnya. Sebab dekat TikTok ni, di mana trend-trend bermula. So that's why I choose TikTok, because TikTok, bila kita ada dekat TikTok, kita akan sentiasa up to date. Kita tak nak ketinggalan kan right now. Kita tak nak. Contoh kalau kita berada dekat platform lain, for example after 1 month baru kita tahu pasal trend tu, and kita buat pula, agak-agak kita dapat sambutan tak? Mesti dah tak dapat dah. Yes. Betul. And the third reason adalah because supportive community lah. I rasa dekat TikTok ni kan, kita dapat lebih welcoming orang-orang yang engage dengan konten kita compare dengan platform lain. Sebab saya sendiri dah pernah guna Facebook, Instagram, platform lain ni. Kebanyakan masa awal yang baru nak grow tu, bila post tu sendu je. Betul tak? Sebab they focus on kita punya followers. Dia macam akan tunjuk dekat follower kita. Masa kita bercakap tentang beberapa tahun before Instagram ada Reels dan sebagainya, TikTok yang start dulu keluarkan For You ni, konsep yang mana video kita ni boleh reach out orang-orang yang tak pernah lagi jumpa kita, as long as it is good content lah. And they have their algorithm for that. Betul. So basically dia akan reach out orang-orang yang tak pernah kenal kita. Compare dengan platform lain, waktu tu dia tak ada that kind of algorithm. Dia hanya akan show dekat followers je yang banyak. Sebab tu kita punya posting sendu. So that's why lah, I think 3 sebab ni kenapa I choose TikTok. Number 1, sebab dia punya traffic nombor 1 paling banyak. Second, dia trend terbaru, kita senang nak keep up. And yang ketiga, sebab ada supportive community. Then I have a question lah. So tadi you cakap pasal algorithm. I yang cakap algorithm, tapi cakap pasal For You tu is algorithm lah. Yeah. It's important. I setuju. But does that mean that a small creator yang baru masuk semalam, dia baru masuk ke, tapi dia buat video yang power gila, memang sedap lah all the qualities yang buatkan orang nak tengok, macam video ni contohnya. Then that video can go into the For You page for other people, betul? Exactly. Then inverse is also true. So let's say you ada 1 million followers, tapi your video lame gila, does that mean that TikTok maybe akan just ignore ataupun kurangkan dia punya penetration to For You? I would say it's true and also false. Okay. It's true because konten yang tak bagus ni, TikTok dia akan rate as low quality. So bila low quality, dia senang kata macam ni, low quality maknanya konten tu akan boring, which means orang akan avoid untuk tengok. Dia akan swipe up. Betul, dia akan swipe up. So that's how TikTok akan evaluate that content low quality. But dia akan tetap dapat tinggi reach, sebab contohlah bila ada jutaan followers ni, I think diorang ni dah ada orang kata macam fan base dia, yang dia buatlah konten tak apa-apa pun orang akan tetap tengok. So that's why I cakap it's true and also false. Sebab true, content low quality, TikTok akan strike this low quality. But since dia ada fan base dia, mungkin fan base dia
dia tampak konten dia akan cari dekat profile dia. I That's why see. dia akan dapat juga views yang banyak lah, walaupun konten dia kita rasa quality kita lagi best daripada dia. So follower count is still important. Yep. Tapi focus on the content. Yes. Is that right? So but followers tu kita kena faham, bukan followers semata-mata, but genuine followers. Orang yang memang suka kita. Kalau you ada follower contoh sebab you beli, you takkan dapat juga reach yang you nak tu, betul tak? Betul. I'll be honest, I tak pernah pay anything into this platform sebab everything is organic. Tapi kadang-kadang I rasa macam, kenapa I post video ni? Maybe nak menjawab soalannya, content I pada waktu tersebut adalah low quality lah kot. Mungkin. Nak cakap pasal high quality, low quality. What makes a good quality, a high quality video? Sebab I ada nampak video-video yang cakap-cakap, macam ada seorang mamat ni, nama dia Fansha Faiz, dia duduk cakap je. But at the same time, ada juga yang menari-nari. dia tak ada apa-apa lain, dia cakap je depan kamera. Tapi at the same time, ada juga video yang dia buat trend, dia buat menari lah, dia and most of the content is very different than mine. They're just for fun, just menunjukkan dia pergi sana lah, pergi sini lah, jalan-jalan, makan angin lah. How does what makes a good quality video? For me, lain content, lain objektif dia. For example, macam you punya content, you focus untuk educate people. For dia punya content yang tadi buat trend, yang pergi mana-mana tu kan, they focus to entertain people. Yeah, so dekat situ objektif berbeza, and dia akan tarik crowd yang berbeza. Macam you, since you buat content education, mungkin you akan dapat potential orang-orang yang nak dapatkan you punya service. Right. Macam content macam dia orang tu, dia cuma reach a lot of people yang mana maybe bukan potential client untuk dia. So lain content, lain lah dia punya approach and objective. And regarding content yang quality pula, for me dia ada 3 komponen lah yang akan 3 lagi buatkan. Okay, 3 komponen. Yang pertama adalah video. Video ni for example macam lighting, kita kena jaga. So bayangkan kalau kita shoot content dekat tempat yang gelap, so pakailah kamera paling mahal pun, kualiti dia memang akan hauk juga, betul tak? So lighting memang akan main peranan. Kualiti kamera sendiri, for me I invest on iPhone because iPhone punya kualiti bagus lah kan. I bought this iPhone just nak kacau sikit. Someone told me it was good for kamera lah semua lah, buat content lah macam ni lah dia buat lah kan. But he forgot to tell me, you cannot teach old dogs new tricks. I've been using Android for the longest time. I've been bukan anti apa lah, just macam why should I pay so much for an iPhone? iPhone has been very expensive. Betul. So tiba-tiba okay lah, konon dah jadi content creator kan, terpaksa beli iPhone 14 Pro Max, and then it's okay. It's just that I didn't like the iOS punya software. It's making me so marah. Kalau Samsung to Xiaomi to Oppo, dia sama Android kan, tak ada beza, cuma beza nampak saja. Deep down it's still the same. The WhatsApp is the same. Setuju. Yang this one, the WhatsApp dia pun dah berlainan nak hantar. So I terpaksa let go. Even though it's good, very good camera. Yeah. Tak nak marah, jangan marah. Okay, my opinion pula, iPhone ni because dia compatible dengan apps. Social media apps ni mostly kalau kita perasan, contoh kita buat story, kita buat video, quality dia better. Kita pakailah Android paling mahal sekalipun, masuk je Instagram, kualiti pecah. Setuju. So that's why I think iPhone ada kelebihan dekat situ. And for me, orang yang memang buat content, I need that. But wait, I need that privilege. When you say the iPhone, apps bagus, I setuju. Tapi does everything has to be done on the iPhone, ataupun you record using iPhone, campak ke komputer and then campak balik ke iPhone and upload from there? I orang yang practical, macam I fokus buat content yang simple and senang nak orang kata edit. And for me, I just pakai phone je untuk edit. Everything is done there. Ya, sebab I rasa kan bila pakai phone ni kita lebih simple untuk edit. Compare dengan pakai PC, mungkin take time untuk kita nak study balik editor. Is this something that you teach other people jugalah? When you go to when you have your class, you have a class, right? Yeah. Okay, you kata semua boleh buat kat sini. Kalau you mampu untuk hire editor, go ahead. Tetapi for the levels that you newbie contohnya, you tak nak takutkan dia lah. You have to have PC. Takut dia. Tapi your iPhone is good enough. Betul. Yes, what editor do you recommend them to use? For me, I dulu start dengan InShot. Lepas tu I move to VN. And currently I pakai CapCut. Ni beli kat Shopee ke apa CapCut ni? Tak ada. In fact, I use CapCut yang for free punya. I tak pakai pun paid. Sebab I nak cuba macam resonate dengan orang-orang yang baru start. Right. Kan, kalau I semua benda advance and orang
question benda tu. Okay. So kita macam susah lah nak jawab kan, sebab kita pakai yang advance punya editor lah apalah. So if I pakai basic and I pun guna phone je, so apa lagi alasan untuk contoh my clients ke tak nak buat? Betul, malas je. Manja, malas kan. Okay, so balik pada tadi video kan. Kan editing tu main peranan sebenarnya. Kalau contoh kita buat satu video, for example lah, macam you punya video kan, I suka sebab dia ada editing macam masukkan montage apa semua. Imagine kalau you je cakap je kan, siapa je nak tengok video yang macam bebel je kan. So editing tu akan main peranan lah. Okay, and then balik dua komponen yang terakhir adalah audio. Contoh macam kita invest on microphone, music background yang kita pakai. Kita tak boleh pakai music background yang tak relate dengan ataupun resonate dengan emotion video tu. And untuk audio, mic of course main peranan. Tapi tak perlu pun macam nak invest beli mic mahal-mahal awal-awal kan, macam Shure ke. Sekarang wireless mic kita dah dapat around below 50 pun dah dapat. Amgras kan. Ada banyak lagi brand lah for me, macam Amgras. Apakah Boya? Boya pun okay kan. But dulu I remember lagi, I beli wire mic kan, harga RM99. So that was macam few years ago kan. Memang mahal, even wire pun mahal. Bayangkan wireless waktu tu 100 lebih. So I rasa tak mampu. Nowadays kan dah macam-macam brand, I think kita kena utilize lah untuk dapatkan orang kata mic yang lebih berkualiti. Lagi bagus, kualiti dia lagi bagus kan. Tapi apa-apa pun yang paling penting, kena buat video lah kan. Apa guna mic banyak-banyak tapi tak buat video langsung kan. Just nak cerita cakap pasal mic banyak. This is okay lah. Tapi I ada dulu satu mikrofon yang I pakai untuk my YouTube tu. Kalau tengok video-video lama I akan nampak lah harga mikrofon tu I think was RM800. Okay, I macam serious lah waktu tu Faham. And I beli, at the time it was just a webcam, because saja nak pakai webcam, tapi webcam yang quality sikit lah. I think it was RM400. So total investment of $1,200. Setelah tahun benda tu terperap jadi asam. Until something happen, I had okay lah, jom lah kita buat video. Tapi memang betul apa yang Safwan cakap you kena buat video tu. Kalau tak buat video tu, kau belilah yang paling mahal ke, tak guna. So that's why I cakap beli je yang paling murah dulu pun, just to start. Yes. Okay, and komponen yang terakhir adalah text. For me, TAX. Cukai TXT. Tax tulisan. Tulisan. Sebab running company tengah nak filing ni kan. So macam faham, I feel you. Okay, so text akan main peranan dalam video. You perasan tak macam certain videos dia tak ada bercakap. So macam mana dia nak tarik perhatian orang adalah dengan headline dia contohnya kan, and storytelling yang dia buat. So dia kena gunakan teks. And for me, penggunaan teks ni sangat-sangat penting bila kita masukkan teks dalam videos kita, especially kalau teks tu dia menerangkan tentang konten kita. For example, as simple as kita masukkan subtitle. So benda tu akan buatkan video tu lagi bagus lah. Subtitle, you prefer yang satu ayat tu like 10 perkataan ke, ataupun yang pom. Okay, kalau you tanya I, masa saya awal-awal buat dulu, memang I buat yang jenis macam 2 baris lah. Macam banyak lah kan. But right now macam auto caption punya. Ya, betul. But right now I just buat macam 3 perkataan je, lepas tu tukar. And I besarkan font dia. For me, sebenarnya kita start je dulu yang mana kita boleh kan. Asalkan ada subtitle. Sebab I ada baca satu macam artikel ni, dia bagi tahu kebanyakan orang tengok video and on any social media sebenarnya tanpa pasang suara. Muted. Yes, kan. Contoh macam dekat public transport. Kalau contoh kita baru tengah makan, kita dah habis makan kan, biasa kita akan main telefon. Kan kita nak pasang kuat-kuat. Betul, takkan kita, tapi ada orang buat macam tu. Selama orang yang tak ada common sense lah kan. Dan aku pun pasang kuat-kuat lah. But yeah, memang ramai orang yang akan mute kan. So bila kita ada subtitle atau ada text, so it helps untuk orang faham konten tu tentang apa. So 3 itu dah, video, audio and text. Wah, memang banyak kerja. Tapi one man show boleh buat Boleh. Okay. I ada tengok orang buat macam-macam. Potong rumput pun dia buat video. Potong rambut pun dia buat video juga. Betul. As long as dia punya klien tu setuju. So sebenarnya sekarang ni kita di zaman content creation. Setuju. This is why you decided to be in this space. Betul. And then focus on TikTok pula tu. Betul. Yang ni semua you abaikan? Instagram ke? I tak adalah abaikan. Maksudnya I ada juga buat konten. Sebab for me, bila kita as content creator, kita akan repurpose, betul tak? Kita post juga dekat social media lain. Betul. But I focus on TikTok because untuk orang lain yang mengajar social media lain ni dah ramai. Contoh yang ajar Facebook dah ramai, ajar Instagram. Because I started around 2 to 3 years ago. So waktu tu memang tak ada orang yang share about TikTok dekat Malaysia ni. So I nak jadi antara yang terawal lah. That's why I focus on
TikTok punya That's content. good. First mover advantage. Tapi remember, that's just a first mover advantage. Advantage boleh dihilangkan kalau orang catch Kalau up. kita tak progress. You do not want to be the first. You can be the first. That's advantage. Tapi yang you nak sebenarnya adalah to be the last. Maknanya lepas you dah naik, dia tak ada orang boleh follow you lagi. Dia boleh try tapi engkau je lah ingat. Betul. So you want to be the last. Yes, macam last man contoh standing. macam berkenaan dengan finance, I think Financial Faiz je lah yang ingat. Yang Ya lain ke? tak ingat dah. Tapi I berangsi dengan dia lah. Dia tak mandi ke, baju dia sama je. Ada tanya soalan ni dekat Twitter kan. Ha. Kenapa dia asyik pakai baju biru je? Tapi itulah, dia suruh tanya dekat podcast lah. So macam mana? Dia ada jawapan tak? Jawapan dia adalah, dia macam ni, malas nak fikir pasal baju lain. Ini je lah baju yang proper yang dia ada. Yang lain semua dia beli t-shirt lah, t-shirt tak ada collar lah. Faham. Lepas tu bila dah stuck dengan 10 video orang dah tegur, alamak, dah tak tukar lagi lah. Dah jadi stuck. branding kan? Dah branding dah tak tukar. Dah too late lah, dah tak tukar. Tapi tak apalah. And for me, untuk content creators they should actually follow apa yang you buat ni. Sebenarnya kan, dengan Tak kita, payah mandi. Bukan tak payah mandi. Obviously. Maksudnya macam kita make sure kita punya content tu orang boleh ingat something. For example macam you, I akan ingat baju biru tu. Baju biru. Yang menyebabkan bila orang nampak something blue, mungkin orang akan terfikir kita. Because of that branding. Because I ada je student yang I pernah share dekat dia, cuba try pakai baju sama, tudung colour sama. Kan? Maknanya tak payah tukar, boleh je tukar pattern but colour sama. Apa yang berlaku adalah bila video dia lalu je dekat audience dia yang dah resonate dengan dia, orang akan terus stop. Sebab orang dah ingat dah, dia ni Itu bagi dia. value and itu adalah dia. I see. Dan orang lain yang bila pakai je baju yang lebih kurang macam dia, orang akan ingat dia juga. Sebab benda tu dah jadi branding untuk dia. Okay. So what's next? You dah kata you dah ada kelas, you dah ada things that you do. In fact, you if you don't mind me asking, you pun dah ada bukan dah ada lah. You right now currently employed. Betul. So now you are freelancing sekali in the same industry lah. Bukannya kita jadi engineer lepas tu kita pergi buat jual goreng pisang ke, bawa. No, you are in the same industry as your employment, and freelance pun same industry. Betul. How do you find that? Do you like it? Ya, I rasa sebelum ni I tak pernah bekerja dengan orang dalam industri ni. So apa yang I buat adalah I buat freelancing and 4 years. And I belajar banyak benda through personal discovery lah. But I decided to work because I nak learn from experts. Orang yang memang dah ada pengalaman yang I tahu, I can learn more about them. I see. And satu lagi, I decided to work with them because they find me. Because I dah selalu show you up. lah. Because I dah selalu show up kan. And diorang decide to bring me in their team. Okay. So I rasa dihargai. Orang nampak my value kan. Okay. So I just want to give a shot, and if it's good, I think I'm going to. And they allow you to moonlight lah. They, one of my term is I need to leave at 6 because I have a job at 7. Of course, kita ada terms yang kita agree dulu, baru kita sign lah. Safwan, what's your TikTok handle? Bro Safwan to my display name. Kalau nak search my TikTok handle, Ahmad Safwan, AHMAAD SAFUAN. But with TikTok, if I search Bro Safwan, akan jumpa juga kan? Betul. Tengok Because muka I dia. dah brandingkan bro tu. I mean Safwan ramai kat Malaysia ni. Yes, Tapi yes. Bro Safwan, I think I seorang je. Maybe ada sis Safwan pula. Okay, so if you guys want to learn sedikit sebanyak ataupun sebanyak-banyak mana you boleh tentang nak jadi TikToker ataupun content creator in general, boleh follow Bro Safwan. You Google dia, you TikTok je boleh jumpa dia. Safwan, now the company, I'm quite interested to know more about your company. Okay. I assume they are in the media ataupun ad space punya industry. Are they? They are actually TikTok Shop partner. Shop partner, okay? Yeah, so what they do is they give training untuk company-company yang nak belajar macam mana nak buat TikTok Shop dekat TikTok ataupun TikTok Ads. So they do training. Macam I pun freelancing kan, I buat training juga untuk my student, my clients. So that's why kita dalam same industry lah. I see. So they bantu orang luar sana untuk buka TikTok. Okay, what's the difference between a TikTok creator and a TikTok shopper or seller? Shopper tu yang beli barang. TikTok seller. Kalau content creator, maybe they focus as affiliate.
Right. So maknanya dia promote barang tapi dia tak perlu uruskan stok, dia tak perlu nak manage postage ke Yang ada apa. beg kuning tu ke? Betul. Kan TikTok seller pun ada juga ada beg kuning juga. Cuma beza dia promote and also dia yang kena post. Dia kena post. Dia kena manage They stock. have a TikTok shop. Ya. Okay, I have a TikTok shop. Maybe I understand. I can get an idea of it. I jual buku I satu tu je lah. but can you explain to the audience what does it mean to have a TikTok shop? Okay, so basically bila kita ada TikTok Shop ni, dia macam satu e-commerce platform, macam kita punya website. Yang bestnya adalah TikTok Shop ni dia dalam social media punya platform. Kalau dulu Instagram, dia ada juga buat macam website, tapi macam yang nak beli tu kan. But people tak boleh beli dekat situ. Tak boleh. Technically dia Kena cuma bagi tahu luar. harga. Dia cuma bagi tahu harga, dan bila orang klik dia akan pergi ke website. Orang kata website Dia tak bijak lah. seller tu lah kan. So apa yang TikTok nampak, benda tu macam dia tak ada satu customer, orang panggil apa? Customer user They break away. Dia stop sikit. Dia tak ada one flow. betul, dia punya flow tu kan. Customer journey, sorry. Customer journey. Customer journey dia macam tak efficient kan. Sebab dia ingat kalau Yes. tak sah. So Sebagai TikTok trainer. Shop tu dia orang kata fulfill apa customer journey yang nak bagi flow tu cantik, which is orang membeli tanpa perlu keluar daripada TikTok. Credit card pun dah letak dalam TikTok kan. Just klik. Betul. Yeah. So orang boleh keep on scrolling lepas dah shopping, betul tak? So user dia punya customer journey dia memang for me sangat-sangat superb. And right now kalau nak tahu, Meta sekarang tengah cuba nak tiru apa yang TikTok Cubalah Shop buat. kau. Dia cuba. Meta big dia nak buat dekat Instagram lah kan? Facebook. Oh wait, Facebook juga? Dia nak buat dekat Facebook, and I think Instagram soon dia akan launch jugalah. Of course lah, bila dia dah nampak TikTok Shop making money, dia mesti tergugat punya. I pun nampak, tapi I tak tergugat sebab I know I cannot make anything a platform like that. Faham. But having said that, so now the TikTok shop, TikTok seller tu or the shop itself lah dia akan dapat duit. Lepas tu dia akan proses the packaging semua tu, dia akan jual, dia akan hantar. This is something yang your company train. Yeah, company I train untuk seller-seller ni understand the journey, understand about TikTok Shop sendiri. For example, violations kan, ada macam-macam violations yang diorang kena take note. Macam pengawal sekolah TikTok ni dia sangat-sangat strict sikit kan. Compare dengan platform lain, banyak benda yang tak boleh. And betul. Sebab itulah these clients cari my company lah untuk but even though dia adalah amat apa kata macam cikgu disiplin, tak boleh ni, tak boleh, tu tak boleh, nak sebut ni tak boleh, tapi orang pergi juga kat dia. Betul. Sebab come, orang tak ada choice. Platform lain tak ada lagi buat macam apa yang dia buat. For the time being. Yes. Maybe kalau competitor Facebook shop trainer kalau mungkin competitor dia dah buat better, mungkin orang akan start lari. similar lah macam kita ada Betul. platform S dengan platform L tu kan. Cakap pasal platform S dengan platform L, dulu banyak banyak content creator pergi letak dia punya Shopee senang aku cakap sebut lah, Links. Shopee punya links kat situ kan. So TikTok macam better aku buat kedai aku sendiri kan. Betul. Bijak juga dia. Sebab dulu orang keep on promote, lepas tu tarik dekat links diorang Tak, sendiri. dia kena keluar pergi Shopee pula. Betul. Lepas tu bila dah pergi Shopee, dia pergi belanja-belanja kat Shopee, TikTok tak apa-apa. But now Betul. dia ubah lah Betul. sedikit. And in fact right now dia dah letakkan restriction. Tak boleh sebut perkataan dia. Tak boleh sebut perkataan Shopee dekat dalam video. Tak apa, video ni kita post dekat YouTube pun. And if we end up posting on TikTok, I'll take the risk lah. I don't care. Ya. Dia tak ada isu sebenarnya. Isu dia adalah kalau kita waktu tu kita masukkan beg kuning. Kalau macam video podcast ke apa kan, kita tak ada menjual apa-apa, so tak ada isu pun. Tapi kenapa ramai sangat macam platform Y tu dia tak nak sebut? Ada misled? Boleh sebut ke benda ni? Macam mana maksudnya? Macam kadang-kadang bila orang nak sebut YouTube, dia kata ada satu platform ni, platform Y. Dia nak sebut YouTube lah kan. Dia sebut platform Y. Tapi dia tak ada pun nak jual apa-apa. Faham. So ada misled, ada tersalah faham ke? Basically yes. For me memang some people dia assume tak boleh langsung sebut kan, because I ada je buat content yang I sebut je macam contoh Instagram, I sebut je. Dia tak ada isu selagi mana kita tak buat video menjual. Violation tu berlaku apabila kita buat video menjual, kita sebut platform lain sebab dia assume kita redirect traffic. I see. So if you guys tengok video ni dekat TikTok, you guys boleh follow I dekat dalam YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Lemonade, Telegram, apa lagi? Lemonade ada. Spotify. Lemonade ada. Gelak. Aku pun gelakkan diri aku. Apa hal aku post video kat Lemonade ni? Saja nak letak, nak chop tweet, nak chop the
Username. The username tu. Faham. Nanti orang lain pakai leceh. Dah cop, letak je lah since staff semua akan buat kan. So Faham. just nak share sikit lah for my team. Kita orang, even this one pun dah tak pakai untuk record. Although my staff tu kata, oh abang buat lah pakai ni boleh. Gambar cantik. Apa pula ada DSLR, ada 3 biji kat sini. Lepas tu ada editor kat dalam. And then yang post pun bukan orang lain buat. So benda ni buat apa? Ni nak jual sebenarnya. Nak pakai balik Samsung. Wow. Macam tu je juga. Habis tu dia dah tak suka sebelum Setuju. sebelum dia campak sebab geramnya aku sebab campak je sebelum kita betul-betul campak tu lebih baik kita jual biarlah orang lain suka. Basically user interface dia bukan semua orang sesuai kan. Betul. Dia lain 100%. Kalau I pakai dulu I pakai banyak Xiaomi, lepas tu pakai Samsung kejap. Boleh sekejap je, beza sikit je. Tukar skin dah lebih kurang sama je. Betul. Tukar kat sini, ya Allah, semua benda lain. Stress aku boleh fikir balik. Faham. Tapi itulah dia bila ramai orang pindah daripada satu platform macam dulu I datang dari YouTube. Okay, I started my journey in this content creation kat YouTube sahaja. Lepas tu I pergi masuk dalam TikTok, I macam terkejut. Ini tak boleh, tu tak boleh. Lepas tu tapi waktu tu masih belum teruk sangat lagi lah. Betul. Baru-baru ni lah dia dah start selling, dah ada shop semua tu, makin restricted lah. Tapi waktu tu memang kita macam terkejut lah. Oh, lagu tak sini lah. Terkejut. Faham? Sebab ada copyright issues. Yes. Kena ban kejap berapa hari tu. Rasa nak give up tapi persevere lah. So sekarang ni I punya followers dekat TikTok is a bit more than I punya followers dekat YouTube. Faham. Sebab tu you guys kena follow my TikTok untuk dapatkan insights. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Betul. Sempat promo. Tak ada masalah. We are win-win situation for this podcast. I dapat content and you dapat to promote yourself. Tapi kita bukan promote masuk-masuk, kita promote, we want people to know you, my audience to know you on my YouTube ke or whatever, to know you and your services lah. It could be doctor ke, it could be banker ke, lebih kurang sama. Tapi berbalik kepada training tu, nak tahu lah. Okay, let's say lah we talking about nak buka TikTok shop. Ni I memang personally curious. Okay, macam mana kata, I selalu nampak orang pergi tunjuk gambar, dia pergi print apa tu, dia punya packaging slip Okay. banyak-banyak berjela-jela tu, itu marketing. Tapi itu betul juga. I see. Dia print untuk buat dalam live ke apa? Dekat dia buat content lah, dia buat content. Lepas tu dia kata ini panjang ni sampai tingkat atas, dia kata dia print. Okay. Yang dia punya orders tu kan. Dia punya orders, order slip tu. Alright. Is that marketing or is that memang betul? For me dia boleh jadi betul, boleh jadi marketing. Kalau marketing, maybe dia dapat order tu from other platform, bukan TikTok. So dia tunjuk macam tu. But kalau benda tu legit pula, ramai je yang my student happen that way. So I rasa boleh jadi dia betul, boleh jadi dia marketing. So I tak boleh nak confirmkan lah sebab masing-masing punya content kan. Tapi memang I ada student-student clients yang ada that result. So I boleh sahkan ada orang yang memang dapat it for real lah. So the packaging has to be bought. You kena beli kat luar. Maybe you boleh order the bubble wrap ke apa ke. And then you manually masukkan dalam packaging tu. Lepas tu you stick the order slip. And then you hantar dekat kedai untuk hantar, ataupun ada orang akan pick up. Dia kalau dekat TikTok Shop tu kita boleh set lah. Kita sama ada nak orang kata shipping provider tu pick up ataupun kita drop sendiri. Biasa kalau banyak-banyak order ni diorang pick up, diorang tak hantar. Okay. So this one semua dah diajar dalam that training lah? Ya, biasa dalam training kita akan ajar memang from betul-betul apa itu TikTok Shop sendiri sampailah macam mana kita nak buat jualan. Macam my part memang I ajar pasal content lah. I akan ajar macam mana nak buat content yang convert, macam mana nak buat video kita jadi better quality. So basically talking about the content untuk menjual lah. Ya, betul. Sebab untuk seller, for them, diorang tak nak fokus sangat pada konten-konten nak dapat follower ni kan. I perasan sellers ni kalau boleh dia nak video tu terus convert. So hence that's why our company also kita ajar pasal ads. Maknanya buat satu video, okay, terus pump ads. So kita ajarlah formula untuk content yang convert, ada framework dia macam tu. I see. Okay, so this content yang untuk menjual ni, okay, I perasan seller ni kadang-kadang followers dia tak banyak sangat pun. But how are they able to keluar di kacamata, on our screen, on our FYP? Is it because kalau you menjual, TikTok bagi advantage? Not really. For me, kita ada ajar diorang pasal SEO, which is keywords. So bila dia buat video yang di mana dia masukkan keywords SEO ni, TikTok akan push dia punya video to audience yang interested ataupun yang maybe engage dengan konten-konten yang ada keywords tu. For example, katakanlah kita masukkan hashtag tudung murah contohnya. So anyone yang pernah engage dengan konten-konten tudung murah ni, TikTok akan suggest this video juga to them. So SEO punya strategi tu membantulah untuk dapatkan orang kata FYP dekat orang-orang yang
interested ataupun potential buyers. Berapa banyak teks you letak tu kalau dalam satu video untuk menjual? Teks maksudnya macam caption the ke hashtag, atau the video? hashtag. Oh, kalau hashtag I always recommend 5 to 8 je. 5 to 8 je. Habis tu Betul. yang SEO banyak-banyak ni letak kat mana? Kalau satu produk sebenarnya kita satu video kita tak fokus banyak sangat masalah, betul tak? Kita hanya fokus satu masalah, Betul. satu produk. So hence that's why lah dalam 5 ke 8 hashtag tu itu hanyalah keywords dari segi hashtag. Okay. Boleh je dekat caption tu pun ada SEO juga. Maksudnya teks yang contoh kita tanya soalan ke apa pun ada SEO juga. So SEO strategi ni basically bukan hanya pada hashtag je. Dia caption, the whole caption sendiri. For example, katakanlah dalam caption kita tu kan kita ada tulis some info, itu semua dia boleh detect as SEO. Yalah, so everything lah. So the TikTok will know this video is about this. Ya. Dia akan match yang dengan orang yang So sesuai. dia lebih senang untuk reach orang kata audience yang betul bila ada keywords yang betul. Sebab tu I tak pernah jumpa orang jual tudung dekat my phone, tapi dekat my wife punya phone berlambat orang jual tudung kat situ. Sebab TikTok dia akan show to people based on interest. Sebab dia sendiri tak nak kita lari daripada platform dia. Sebab tu dia tak akan tunjuk video merapu. Even kalau terkeluar sekalipun, kita boleh decide nak tengok ke tak. Once kita skip contohnya, dia terus tahu, oh kita tak suka video macam ni. Ataupun I rasa kalau kita tak skip, kita tengok lama, then dia tahu lah kita suka video content macam tu. Dia tahu kita suka sama ada content creator tu ataupun produk tu. Macam tu lah. Cakap pasal benda ni ada orang buat video kelakar lah. Dia letak 4-5 phone kawan-kawan dia, buka TikTok. Okay, buka TikTok ramai-ramai. Okay, buka first video, dia tengok ada tak video pasal wanita, perempuan. Okay. Siapa yang ada tu out. Okay, so dia tak ada. Okay, dia swipe up. Terus orang tu ada video pasal wanita, maknanya video tu banyak menonjolkan kewanitaan video tu lah. So dia out. Tengok siapa yang Siapa yang beriman. siapa yang tak engage sangat lah dengan video perempuan. Siapa yang tak engage sangat, siapa yang beriman kot. So ada challenge macam tu Ada challenge macam tu. I nampak macam I pun gelak lah, tapi tak berani buat. Kalah lah. Kalau orang berumah tangga jangan buat yang bujang je. So I buat tu. Betul. Tapi nak tanya lah Safwan, I ada video-video yang I post. Dulu I pernah letak beg kuning. I jual buku-buku publisher I. Sebab publisher I ada banyak buku-buku lain. I tolong cuba jualkan lah. Tapi same video dia same quality dengan video-video sebelum ini. Tapi orang yang menonton video itu dia punya view kurang. Dia Faham. drop. Kenapa Bila you letak beg kuning, beg kuning. kan? Okay. I ada dapat insights from TikTok Shop punya admin lah about regarding this. Yang ini eksklusif Okay, ni ilmu mahal ni. Alright. Antara reason kenapa video tu drop, mungkin kualiti. Okay, algoritma video biasa dengan video TikTok Shop ni dia sama, tapi dia ada satu tambahan untuk video TikTok Shop, which is tambahan dia adalah CTO. CTO tu adalah click to order. Okay, katakanlah orang tengok you punya video, okay, macam video lain orang suka tengok, tapi orang tak klik beg kuning tu. Bila orang klik, walaupun dia masuk dalam cart je, dia tak beli pun. Kat situ dia dah ada engagement untuk CTO tu. So video beg kuning ni dia nak orang klik dekat beg kuning tu. Tips dia adalah you kena letakkan CTA untuk orang klik, Call to action. ataupun dekat nama produk tu jangan letak nama produk je, you tukar ayat. Perasan tak dekat beg kuning tu kita boleh letak ayat, contoh nak beli tekan sini. Contoh, ataupun Grab sekarang tengah offer. So bila ada perkataan macam tu, lagi senang orang nak klik. So lagi ramai orang klik and add to cart, maka lagi senang TikTok nak push that video. I faham. Sebab video I kata same quality video, bukan same video lah, tapi menjawab soalan sama je. Kenapa video ni tak naik? Because bila TikTok tunjuk kat orang, okay, dah namanya pun video beg kuning, orang tengok macam biasa, tapi orang tak nak klik sebab I tak ada prosedur dia, tak ada kaitan. So YouTube pun kata, TikTok pun kata video ni tak bagus untuk as a promotion. So kalau I nak jual produk, I tak buat bersahaja. I memang kena suruh, you guys, this is buku yang bagus, I baca buku ni memang bagus, korang kena beli. InsyaAllah you maybe need to promote. Bila you promote, baru ada chances untuk orang klik. Betul tak? Kalau kita langsung tak promote, kita just letak indirectly, memang chances untuk orang klik rendah. Indirectly, okay. Itu yang menyebabkan video tu susah nak perform. Sebab CTO tu itu algoritma tambahan untuk video TikTok Shop. Dah ada information ni. Lepas ni you guys nampak I dah jadi kaya. Saya dah percaya jual banyak buku. In fact I sendiri pun study lah most videos kan. Memang most videos yang perform dekat TikTok Shop yang mana ada beg kuning ni kan, I boleh katakan 99% semua ada CTA untuk tekan beg kuning. Yang tak ada CTA tu yang memang mostly flop. Video bersahaja, kami tak tahu. Terima kasih cikgu. And kena aware juga, salah satu violation TikTok untuk video adalah kalau kita tak tunjuk produk.
For example, kita promote buku lah kan, tapi dalam video kita tu tak nampak langsung buku tu kan. Then dia boleh kenakan violation kat kita sebab kita masukkan beg kuning tapi produk tak ada. Contoh lah kan, kita buat video pasal podcast, tiba-tiba kita masukkan link beg kuning macam iPhone. Dalam video tu tak ada pun cakap pasal iPhone ke apa. So tak boleh. Dia boleh akan, sebab I pernah kena violation. I buat video macam POV fun tapi ada tak beg kuning. Lepas tu I kena violation for that video. Gambar buku tu contoh yang iPhone tu boleh diedit in ke macam jadi maya, you know? Oh faham. Boleh ke? Macam kita edit lah. Tapi memang nampak edit, bukannya real pun. Faham. As long as kita ada explain. For example, contoh ramai orang sekarang buat book talk yang di mana dia explain pasal buku. Dia ada baca satu buku, tapi mungkin buku tu dia baca on digital je kan. So dia akan letak gambar buku yang dia baca. Okay, as long as dia ada explain about that product, okay. So dia kena ada explanation lah, jangan letak gambar saja. Now, tell me more about the violation. So kalau dah kena violation mesti ada banyak jenis, tapi violation apa yang membuatkan you boleh kena ban untuk beberapa hari dan juga kena tendang terus? Faham? I rasa dalam banyak-banyak violation yang sangat-sangat particular and dangerous, ada 3. Pertama adalah nudity. Nudity maksudnya contoh kita ada orang kata baju kita tu terlalu mendedahkan sampai dia dah jadi orang kata nampak tak sopan lah kan. So itu boleh kena violation, especially yang ini yang ramai tak perasan. Kanak-kanak, kalau kanak-kanak kadang-kadang tak berpakaian, betul tak? So boleh kena violation. Sebab kita assume orang dewasa je kena pakai proper, tapi budak-budak pun kadang-kadang contoh dia pakai pampers je. So kat situ pun nudity, sebab TikTok nak protect these kids from pedophile, right kan? So nudity dia akan, so kat situ boleh kena violation yang besar and boleh kena ban macam live boleh kena ban lah. Okay. Yang kedua, kalau video menjual, salah satu benda yang boleh buatkan kena ban pula adalah kanak-kanak juga masuk dalam live tu. Contoh kita tengah promo apa-apa barang, tiba-tiba ada kanak-kanak masuk. Kita tak boleh guna kanak-kanak untuk menjual. So TikTok tak nak kita macam salah guna kanak-kanak. Abuse. Yes, untuk menjual lah kan. So walaupun dia masuk je, dia tak promo apa barang pun. Macam saya ada orang kata student yang pernah buat live, tiba-tiba anak dia masuk macam nak perhatian lah kan. Sekejap je, dalam few second je. Terus kena, dia kena ban few days. So kena take note lah, kanak-kanak tak boleh masuk langsung dalam live menjual. Kalau live biasa tu, kena make sure kita ada sekali dalam live tu. Kalau live menjual, make sure jangan masuk lah. Okay. Dan yang ketiga pula adalah yang ini lebih kepada macam benda-benda yang disturbing. Contoh darah, pisau. Pistol. Kalau pistol ni dia tak macam pistol macam pistol mainan kan? Tak apa. Dia macam tak strict sangat. Kalau macam darah, pisau kalau kita letak dekat anggota badan, kalau kita pegang pisau unboxing tak ada masalah. Tapi kalau pisau tu contoh kita letak kat sini, tu tak boleh lah. Contoh walaupun for lakonan, contoh dalam live kita nak buat lakonan je ataupun video, kita nak buat lakonan je, tikam keluar darah. Disebabkan nampak darah tu, TikTok tak boleh bezakan ini lakonan ke real. As long as dia nampak benda tu, boleh kena ban. When you say TikTok tak boleh bezakan, TikTok ni siapa? Is this a robot ke yang AI? First level AI. Sebab tu kalau perasan, bila kita tengok violation, kadang-kadang kita boleh appeal. So bila appeal, barulah dia akan assign a person untuk tengok. Sebab tu I banyak kali je appeal and dia tengok tak ada isu pun. Tak ada isu. Sebab AI tu dia mula-mula detect macam ada kesalahan. Tapi bila kita appeal, tapi yang sebenarnya AI yang salah. AI yang salah. AI tu kena rotan tak? I tak sure. Dia salah robot kan. Maybe it'll be better lah. Salah ni awak, kata dia salah, awak yang salah. Then dia okay next time saya tak buat lagi. Tapi dia ada certain tu yang dia tak boleh appeal sebab dia memang dia terus tahu benda ni memang salah. Senang kata dia confirm tak buat kesilapan. Bila kita tengok pun kita tahu ni tak salah. Would you recommend people to appeal ataupun kalau dah rasa salah tu tak apalah biarkan lah? Kalau boleh appeal sebab sometimes kita boleh explain kenapa kita buat tu. So kalau TikTok nampak kita punya explanation tu munasabah, dan dia akan tarik balik lah violation tu. Sebab bila violation terlalu banyak, itu antara reason kenapa view drop. View rendah sebabkan violation banyak. Senang kata macam satu user ni bila dah terlalu banyak sangat violation, TikTok akan perhatikan dia. So dia akan tengok konten-konten yang selanjutnya okey tak okey. So dalam fasa dia tengok tu, dia akan rendahkan reach. Itu yang banyak cases. Macam my student sendiri yang sebelum ni, bila datang kita tanya kenapa view rendah, kita tengok video dia banyak betul violation buat. So bila nak recover balik sangat susah. Sampai kadang-kadang saya cakap buat je lah account baru.
Account yang clean. Sebab you dah ada rekod buruk kan. Dia macam kalau kita masuk penjara lah. Kan? Bila kita jumpa orang nak minta kerja ke, susah. Betul, kita dah ada rekod buruk. Sama juga macam kat TikTok. Tapi kalau kita masuk penjara, macam mana nak reset balik? Tapi TikTok boleh reset balik lah. Kita just buat new account lah. Kalau kita buat account, of course lah. Tapi apa yang sedihnya, engagement kita sebelum ni, followers kita, dia gone akan gone lah. Dan I nak tanya lah satu soalan terakhir lah yang agak panas sedikit lah. What do you think about the 5 remaja punya content? Okay, 5R. 5R. What is your opinion on that? My opinion, I rasa ramai salah faham untuk konsep 5R tu. 5R tu, kalau yang tak tahu, basically bila kita tengok satu konten, apa kita kena buat? Kita kena like, comment, share, save, and then follow. Yes. Follow. So 5 ni lah. Bagi I, kenapa kita nak kena engage dengan konten yang kita tak suka? Kalau kita tak suka, kita tak boleh buat. So dalam fahaman yang ramai orang percaya benda ni adalah every video kena buat benda tu. Contoh, lalu je, okay, mesti kena like, mesti kena comment, share, lepas tu kena follow orang tu. Which is tak make sense for me. Sebab TikTok, dia akan tunjuk video based on interest kita. Betul. Kalau kita engage dengan semua konten, TikTok dah tak tahu dah kita dia suka apa. Kejap video macam ni, kejap macam ni. Semua lepas tu kita complain, kenapa video kita banyak video gilik-gilik je keluar. Padahal kita yang engage. Kita yang follow account-account tu. So bagi I, orang salah faham konsep 5R ni. Tak ada masalah untuk kita nak engage dengan sesiapa sekalipun. But kita kena tengok, adakah that account bagi kita value kan. So ramai assume kena buat dekat semua account. For me, kalau you rasa account tu bagus, you buatlah semua benda tu. Tapi kalau you rasa account tu tak bagus, video dia tak menarik, you skip je. Tak ada masalah pun. Yang paling penting untuk grow, bukan buat 5R, tapi buat content. Kan? Yes. Orang follow kita sebab content kita, bukan sebab kita engage. Saya tak pernah dengar contoh macam Khairul Aming. Tak pernah dengar pula Khairul Aming buat hari-hari follow orang ataupun dia engage dengan orang. Tak. Dia kerja dia buat content. Tu yang dia menyebabkan dia famous. Dia dapat follower yang banyak. Sama juga macam Ryan Bakri kalau kenal. Dia grow sebab dia buat content, bukan sebab dia engage dengan orang buat 5R tu. So I think itulah yang berlaku sebenarnya. Orang salah faham konsep 5R tu. Bukan buat dekat semua orang, tapi kita boleh buat untuk support any content creator yang kita suka and kita follow because kita nak value from them. Macam mana boleh termunculnya this konsep 5R ni? I rasa dia lebih kepada macam support system je. Awal-awal tu ajakan tu adalah untuk support each other. For example, kita buat satu group, okay, kita siapa-siapa dalam ni, kita bila ada post content, kita like, engage. So nak manipulate orang kata algorithms lah. But bila dah makin lama, group tu mungkin dah makin besar. So takkanlah contoh 1,000 orang, kita nak kena buat kat 1,000 orang. So fahaman tu dah bertukar pula. Okay, buat je dekat siapa-siapa. Tak perlu dalam group tu. I rasa that thing lah yang happen, yang menyebabkan fahaman ni berlaku. Kalau you tengok I punya content Financial Faiz, dia bukan apa. I tengok TikTok, I tak suka follow, bukan tak suka follow, tapi kalau I follow orang tu, I takut konten sama je. So malah follow. Faham. So I pergi following, I ada kosong following. Followers beratus ribu. Tapi bukan apa, kalau benda tu bagus, I just like je. Faham. Follow tu je yang I tak nak. Sebab I tak nak addicted. Kalau you follow, nanti dia akan bagi lagi benda sama dekat FYP page. I tak nak benda tu berlaku. I nak open mind. So jadi I tak follow siapa, tapi I tetap like bila benda ni keluar. Then I akan tengok sekali, lepas tu I swipe up, lepas tu tengok benda lain. Sebab kadang-kadang kalau ada juga time di mana I suka konten dia, I pergi tengok page dia, I consume je semua, nanti jadi muak pula. So I nak benda datang sikit-sikit bila I tak expect. Faham. That is my style lah. Faham. Lain orang lain preference dia kan. Macam I pula, I follow people because I nak network with them lah kan. I follow satu, I nak network, and I rasa konten diorang ni bring value to me. So that's why I follow. And tu yang I suggest my students kan. Kita nak follow orang, kita make sure orang tu bring value untuk kita. Setuju. Okay, bila cakap pasal value, mungkin orang tak faham lah apa maksud value kan. Value. I percaya value ni datang dalam 3 bentuk je. Okay, pertama education. Adakah bila kita tengok satu video that person tu, kita learn something? Kan, contoh any info dia bagi ke, any tips ke. So if we get that, so maknanya dia bagi value dekat kita, education. Yang kedua, mungkin dia tak bagi kita education, tapi dia bagi entertainment. So that kind entertainment pun salah satu value juga. So itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah inspiration. Adakah bila kita tengok konten dia tu, mungkin dia tak bagi tips, dia tak bagi apa-apa entertainment, tapi bila kita tengok, kita rasa inspired to become a better person. So I think 3 value ni yang kita nak tengok dalam salah satu account tu. If any of this take,
dan kita boleh ada reason untuk follow. Kalau tak ada, maknanya konten dia sampah lah. Konten short sendiri, konten yang tak apa-apa. So tak perlu nak follow orang macam tu. That is very good. Even I pun tak terfikir pasal benda tu, tapi bila Bro Safwan cakap, I rasa macam betul. Lepas ni I nak of course my content mostly education, tapi kadang-kadang nak entertain sikit lah. Kadang-kadang I nak inspire. I think inspiration pun ada jugalah dalam sama video sekarang cakap kahwin tu jangan mama sangat inspire orang untuk cakap mak bapak dia, Bapak nak mahal-mahal, Bapak bayar. Okay guys, this is Bro Safwan. I memang berterima kasih Bro Safwan. He is a practitioner in this industry. I always panggil practitioner, ya. Orang yang betul-betul buat, bukan betul-betul cakap. Tapi dia buat tu dia melalui bercakap lah. Dia tak walk the talk lah. Faham. So jadinya if you guys enjoy this episode and enjoy sharing by Bro Safwan, boleh TikTok dulu kita panggil Google, tapi sekarang kita you TikTok search kan Bro Safwan dekat dalam TikTok. Safwan, ada tak anything, one or two the tips lah yang you nak share atau apa-apa yang nak cakap dekat the audience? Okay, alright, since I tadi duk bagi tiga kan, finally I bagi 3 jugalah. Boleh I perasan juga 3 je. 3 kan, sebab senang sikit. Okay, so 3 tips untuk you yang baru nak start ataupun you yang tengah start sekarang nak grow dekat TikTok. Yang pertama adalah, apa yang you kena buat adalah you kena cari reference. Most people kan, dia assume apa yang dia buat ni tak ada orang lain pernah buat. Sebenarnya kalau you keep on searching, you akan jumpa a person yang mungkin dah buat exactly apa yang you nak buat. So apa you buat adalah you tiru basi je dia. For example, macam katakanlah you nak buat tutorial on tudung. I rasa berlambat orang yang buat konten tentang tudung atau fashion. So apa you buat, you cari a person ataupun an account that you want to become, jadikan sebagai reference. So tu yang pertama, cari reference. Okay. Tips yang kedua adalah, apa yang you kena buat adalah you kena start creating content instead of consuming content. Most people, dia start untuk grow adalah sebab bila dia buka TikTok, dia consume je, dia tak start create. So cuba you setkan time, maybe you setkan 15 minit je untuk you consume just to get some idea content, and then the rest of 45 minit contohnya you buat content. So that's how you boleh grow. Okay, so start creating instead of consuming. Dan yang ketiga adalah you kena engage dengan content creator yang lain just to get their networks. Sebab apa yang I buat untuk grow adalah I berkawan dengan orang-orang dekat TikTok. Tapi bukan random people, orang yang bagi value yang macam Aisyah sebutkan tadi lah, which is education, entertainment ataupun inspiration. Alright, so engage dengan mereka so that bila kita lebih besar kita punya circle ataupun network kita ni, kita ada lebih ramai orang untuk kita get inspired, and also kita rasa kita tak keseorangan lah. Alright, so 3 tips ni pesanan terakhir daripada saya. Hopefully all the best, and jangan lupa untuk follow saya kalau you nak lagi tips-tips TikTok. And saya sekarang actually aktif juga dekat Twitter. So kalau you tak suka tengok video, saya recommend follow Twitter saya untuk baca. Awesome. Awesome. So daripada tadi kita dapat 3-3. Kita dapat education, kita dapat inspiration, dan yang paling kelakar sekali kita bergelak-gelak. So dapat entertainment. Thanks a lot Safwan for coming. Kita buat satu kali dekat this camera. Thank you very much. You guys awesome, dan Assalamualaikum.